Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Azman, nombor bilik 050584. InsyaAllah kami daripada kumpulan 11 ingin membentangkan tentang tajuk isu-isu berkaitan pilihan raya di Malaysia. Baiklah, saya akan meneruskan tentang pengenalannya. Pilihan raya ini merupakan proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri ataupun persekutuan. Maksudnya sini, pilihan raya ini adalah satu proses untuk kita memilih wakil rakyat untuk mentadbir negeri maupun negara kita, negara Malaysia. Pemilihan ini dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan juga teratur. Pemilihan raya ini digunakan secara sulit dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya akan direkodkan. Maksudnya di sini, rakyat-rakyat yang telah mengundi itu, dia dibuat secara terbuka di tempat-tempat yang telah disediakan dan juga keputusannya akan direkodkan. Setelah itu, calon yang mendapat undi yang terbanyak itu dikira menang dan juga akan mentadbir negeri maupun negara. Sistem ini dikenali sebagai sistem majoriti. Pilihan raya merupakan ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Pilihan raya di Malaysia ini dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu SPR. Keanggotaannya dilantik oleh yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah ataupun pembangkang. Kiranya Suruhanjaya Pilihan Raya ini dia ditubuhkan untuk menjaga keharmonian dalam pilihan raya dari segi aspek adil dan juga tanpa berat sebelah, tanpa memilih kasih. Itu adalah tujuan penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya. Di Sarawak pula dan juga di Sabah, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan juga Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan. Maksud sini dan juga pilihan raya kecil akan diadakan apabila berlaku kekosongan kursi di mana-mana kawasan parlimen. Jika satu kawasan di dalam Sabah atau Sarawak itu ada kekosongan kursi, maka bolehlah bertanding dalam pilihan raya kecil. Seterusnya, warga negara Malaysia bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik yang mereka gemari. Maksudnya, kita sebagai rakyat Malaysia, kita bebas untuk memilih mana-mana parti tanpa desakan, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Atas kita belaka, kita berhak memilih sebab kita yang menentukan untuk demi masa depan negara. Mereka boleh mencari calon dan juga bebas untuk bertanding dalam pilihan raya. Seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya mestilah berwarga negara Malaysia yang berumur 21 tahun, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, bukan orang yang muflis dan tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Maksud di sini, mana-mana yang ingin bertanding dalam pilihan raya ni mestilah warga negara Malaysia dan berumur 21 tahun ke atas dan juga bermastautin di Malaysia. Kiranya warga negara asing tidak dibenarkan untuk bertanding di dalam pilihan raya ini. Seseorang warga negara akan hilang kelayakannya sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri jika dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang daripada RM2,000. Akhirnya, seorang negara ini akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen ini jika terdapat isu-isu yang menyebabkan hilangnya kelayakan itu. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit sebanyak sejarahnya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ini ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan semasa penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya yang telah dianggotai oleh seorang pengerusi dan juga 2 orang ahli. Pengerusi pertama Suruhanjaya ialah yang bahagia Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri bin Haji Hassan. Manakala ahli-ahlinya terdiri daripada Encik Lee, Ewi Bun dan juga Encik Dit Singh. Berikut dengan penubuhan Malaysia pada tahun 1963 ini, bilangan ahli Suruhanjaya ditambah kepada 3 orang. Ahli tambahan itu sama ada daripada Sabah ataupun Sarawak yang telah dilantik secara bergila-gila. Yang bahagia Datuk Abang Haji Marzuki bin Nur yang daripada Sarawak itu menjadi ahli pertama mewakili 2 negeri berkenaan. Pada tahun 1981,
pindaan ke atas perkara 114 Perlembagaan Persekutuan telah dibuat bagi membolehkan pelantikan seorang timbalan pengerusi. Encik Abdul Rahman bin Abdul Hassan merupakan orang pertama mengisi jawatan timbalan pengerusi pada tahun 2002. Pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan ini diluluskan bagi menambah keanggotaan Suruhanjaya pilihan menjadi 7 orang, iaitu seorang pengerusi. Seterusnya, seorang timbalan pengerusi dan juga 5 orang ahli, termasuk seorang ahli daripada Sabah dan juga seorang ahli daripada Sarawak. Bagi yang membolehkan iaitu menjalankan fungsinya, Suruhanjaya pilihan raya ini membentuk sebuah urus setia yang diketuai oleh seorang urus setia, iaitu setiausaha. Setiausaha ini berfungsi dia atau berperanan sebagai ketua pentadbir bagi urus setia berkenaan. Setiausaha yang pertama dilantik oleh Encik Haji H. Kasidi yang berkhidmat daripada tahun 1957 sehingga 1958. Sejak penubuhan pada tahun 1957 ini sehingga 1978, Ibu Pejabat Suruhanjaya ini terletak di bangunan Sultan Abdul Samad di Jalan Clark, Kuala Lumpur daripada tahun 1978 sehingga 1985. Suruhanjaya pilihan raya ini beroperasi di bangunan Yayasan Selangor, iaitu di Jalan Bukit Bintang. Seterusnya iaitu fungsi Suruhanjaya pilihan raya. Salah satu fungsi SPR ini adalah untuk mendaftarkan warga negara yang layak sebagai pemilih supaya mereka dapat menyertai proses memilih wakil untuk menyuarakan pendapat mereka dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri mengikut perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama ini, fungsi dia adalah mendaftarkan warga negara yang layak sebagai pemilih, sebagai mereka ni dapat menyertai proses dalam memilih wakil rakyat di dalam Dewan Rakyat maupun Dewan Undangan Negeri. Dan juga yang tidak layaknya iaitu warga negara asing, seperti mana yang saya telah nyatakan tadi. Selain itu, fungsi SPR juga ialah menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan juga menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. Mengikut peraturan pilihan raya, tugas SPR ialah mengadakan pilihan raya ke atas kawasan Parlimen dan juga DUN, mengelola pilihan raya dan juga pelaksanaan pendaftaran pemilih. Fungsi dia ni, sebagaimana kita tahu, dia menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan juga Dewan Undangan Negeri. Dan juga dia juga melakukan pilihan raya kecil jika ada kekosongan kerusi. Mengikut peraturan pilihan raya ni, tugas dia juga adalah mengadakan pilihan raya ke atas kawasan Parlimen dan juga kawasan DUN. Seterusnya, dia juga mengumpul maklumat mengenai kawasan baru yang membolehkan keadilan dapat dilakukan ke atas pengundi untuk mengundi di kawasan pengundi yang telah ditetapkan. Maksud di sini, tugas SPR ini juga ia mengumpul maklumat mengenai kawasan yang baru. Maksud di sini, kawasan baru ini kawasan yang boleh membolehkan kita untuk membuka undi dan juga memilih wakil rakyat untuk mentadbir sesuatu kawasan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nabil bin Muhammad Ramzi, nombor Menteri 050119. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang sedikit isu politik. Menurut pengarah kepada PRA, sistem pilihan raya ini masih dalam keadaan baik dan efisien. Terdapat banyak penambahbaikan berlaku, misalnya sistem PACA, iaitu ejen tempat mengundi dan ejen mengelak undi, dan juga mempunyai sistem pemerhati. Sistem sebegini dapat membantu orang ramai berasa lebih yakin akan pilihan raya diadakan. Contohnya, melalui penerusi sistem PACA ini, undi itu dikira daftar berhasil di jika tidak belum mengelak undi itu undi itu dikira daftar sendiri, jadi dia perlu mengelak undi itu di satu kawasan, tempat atau pusat yang lain. Pengeraan undi ini disaksikan oleh PACA. Mereka juga ditandatangani borang 14. Jadi ini bermakna kalau hendak
melakukan sebarang penipuan, keberhasilan berjaya untuk penipuan tersebut adalah amat tipis. Terdapat kisah-kisah terdahulu yang mengatakan munculnya kotak baru dan sebagainya. Bagi pengarah tersebut, mustahillah perkara itu boleh berlaku kerana apa yang penting adalah Browning 14 yang ditandatangani oleh saksi iaitu PCA dan ketua tempat mengundi. Baiklah, bagi untuk menjayakan PRU ini, isu dapat ditangani melalui tugas rakyat iaitu mengundi calon yang betul-betul mereka yakini, bukan tugas SPR untuk menentukan siapa yang sepatutnya mereka mengundi. Jika rakyat ingin ahli politik yang tidak asyik main politik akan tetapi mendidik rakyat, maka mereka bebas memilih calon sebegitu. Itu yang dinamakan demokrasi yang telah diamalkan negara kita sejak kemerdekaan. Rakyat bebas memilih pemimpin. Baiklah, saya akan berkongsikan di antara tragedi yang berlaku ketika PRU ke-13. Yang pertama, pengunduhan di antara parti. Situasi ini adalah perkara yang tidak pernah kendur di antara parti pasti ada ketegangan di antara pembangkang dan pihak kerajaan. Kali ini, ia pula melibatkan parti-parti kumpulan BN yang menyalahkan UMNO yang dianggap punca kepada kekalahan PRU ke-13. Ditambah pula dengan tuduh-menuduh di antara ahli politik mengenai perbelanjaan yang mewah dan tidak mempunyai integriti. Ia bertujuan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menimbulkan perasaan marah rakyat kepada ahli politik yang disasarkan. Seterusnya, kejadian blackout. Ketika mengundi pada PRU ke-13, isu ini merupakan di antara yang hangat diperdebatkan sehingga menimbulkan pergaduhan. Kejadian ini berlaku pada jam 7.45 malam dan ianya berlaku pada kawasan sekolah di tempat mengundi dijalakan. Ia seakan-akan satu perkara yang telah dirancang untuk menjalankan penipuan pengundian. Pihak PKR telah membuat laporan polis berkenaan isu blackout ini dan menyatakan ia adalah laporan semata-mata. Ada yang beranggapan ia sebagai sabotaj untuk meraih kemenangan. Seterusnya, ini adalah satu perkara yang agak berbahaya iaitu letusan bom juga terjadi kepada PRU. Pihak polis di Melbourne telah menerima laporan sebanyak 327 kes berkenaan letusan bom. Laporan ini didapati sebuah alat letupan reka ganti iaitu IED atau lebih dikenali sebagai bom buatan tangan telah meledak di tapak ceramah BN dan mengakibatkan kecederaan kepada seorang mangsa. Sebanyak 2 bom buatan tangan telah dijumpai dan didapati tujuan untuk melakukan pengundi. Perkara ini sama sekali ditolak oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib. Ujian mereka, perkara bahaya begini perlu dilakukan kerana negara kita ini adalah sebuah negara yang mengamal demokrasi, maka tidak perlulah melakukan keganasan. Baiklah, itu saja dulu saya. Sekian, terima kasih kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Said Ikmal bin Sa'aminuddin, nombor matrik 051632 daripada ISM Dakwah dan Kepujian SEM 6, dan hari ini saya akan meneruskan pembentangan saya yang bertajuk Pilihan Raya di Malaysia. Baiklah, pendahuluan. Malaysia yakni negara bersifat demokrasi. Ini yang mempunyai sistem pilihan raya. Pilihan raya boleh berlaku di pelbagai peringkat seperti peringkat nasional, wilayah dan tempatan. Di negara Malaysia, pilihan raya diadakan di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Kawasan pilihan raya merangkumi satu kawasan Parlimen iaitu Parlimen. Baiklah, slide yang seterusnya adalah identifikasi parti politik, yang bermaksud mengenal pasti parti politik. Baiklah, parti politik ni merujuk kepada pertalian jangka panjang yang timbul dalam pengundi terhadap sesebuah parti politik tertentu. Seorang boleh dikenal pasti sebagai mempunyai identifikasi dengan sesebuah parti politik apabila beliau mendaftar sebagai ahli politik tersebut. Maknanya macam untuk remaja yang umur 22 dah boleh start mengundi lah dengan daftar online. Menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk mengundi parti tersebut, dan kebanyakan pilihan raya menyokong dasar-dasar parti tersebut, dan apabila ditinjau menyatakan mempunyai perasaan identifikasi dengan parti tersebut. Maknanya kita sokong parti politik tu
dengan apa pemahaman kita pilih mana kerajaan yang bagus. Macam itulah cara anak-anak remaja sekarang untuk mengundi di negara Malaysia. Slide yang seterusnya adalah krisis dan isu berkaitan politik di Malaysia. Saya senaraikan di dalam slide hanya 3, iaitu yang pertama Tuanku Abdul Rahman dan Tuanku Abdul Razak pada penghujung tahun 1960-an, di mana Presiden UMNO kedua iaitu Tuanku Abdul Rahman dipaksa berundur daripada jawatan Perdana Menteri setelah berlaku krisis etnik. Krisis yang kedua adalah Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan Tuanku Balazir Hamzah ataupun dikenali sebagai Kuli pada penghujung dekad 1980-an, menyebabkan UMNO diheret ke mahkamah dan diharamkan. Dan krisis yang ketiga adalah Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim pada tahun 1998, penyebab Parti Keadilan Nasional kemudian menjadi Parti Keadilan Rakyat dan PKR ditubuhkan oleh penyokong Anwar. Seterusnya saya akan menerangkan krisis dalaman dan naratif kerajaan PH, iaitu kerajaan yang baru berlangsung pada kebelakangan ini. Poin yang pertama adalah setelah 22 bulan berkuasa dalam peristiwa yang dianggap gempa bumi politik di Malaysia yang membawa gabungan pro-reform ke tempuk kuasa, secara tiba-tiba kerajaan PH runtuh kerana persaingan di antara Tun Dr. Mahathir yang berusia 95 tahun dengan Anwar Ibrahim yang berusia 74 tahun. Mereka terperangkap dengan isu peralihan kuasa seperti mana dijanjikan sebelum PRU 2018, tetapi gagal dilaksanakan selepas hampir 2 tahun berkuasa berikutan keengganan Tun Mahathir mematuhi perjanjian tersebut. Dan poin yang kedua adalah PH melaungkan konsep Malaysia baru dengan anggapan bahawa Malaysia sebagai negara bangsa yang mengutamakan sistem nilai masyarakat multi etnik. Sebenarnya saya akan menerangkan keadaan politik pada yang berlangsung sekarang lah, iaitu Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Keputusan Tun Dr. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri secara mengejut pada 24 Februari sebagai berikutan keputusan Parti Bersatu membuat pengumuman menarik diri daripada gabungan PH, menamatkan penguasaan kerajaan PH. Dan pada Mac 2020, Muhyiddin Yassin telah diterima untuk mengangkat sumpah memegang jawatan Perdana Menteri ke-8 oleh Sri Paduka YDPA di Istana Negara dan seterusnya diikuti oleh perlantikan barisan kabinet pada 10 Mac 2020. Seterusnya, di samping itu, PH juga membayangkan untuk bekerjasama dengan parti baru yang dipimpin oleh Tun Mahathir. Dan yang terakhir, perhatian sekarang tertumpu kepada berapa lama kerajaan pemimpin Muhyiddin Yassin sekarang akan berlangsung. Memandangkan kekuatan yang boleh menggugat kestabilan politik, beliau masih lagi ada bersama pimpinan oleh orang yang sama, iaitu Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.